Beruang kutub jangan diusik. Jika dia marah, kulitnya berbintik. Tahun baru datang berbisik. Semoga adinda semua semakin cantik. Macam tu. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua penonton-penonton Hawa, dan kita harapkan anda semua di rumah penghujung tahun 2023 ini sentiasa semangat untuk meneruskan hari-hari anda. Dan hari ini saya dan juga Ash Alias akan temankan anda bersiaran langsung daripada Studio C Suka TV dalam program Buat Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Dan kita akan menemani anda yang sedang memasak di rumah, yang sedang berada di hospital, yang sedang berada di mana-mana sahaja, daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Kalau tak ada MyTV, jangan risau, kita ada aplikasi MyTV mana-mana. Jadi download saja, membuat turun saja aplikasi itu dan boleh menonton kami di mana-mana saja secara langsung. Melalui phone sahaja. Ya, betul tu. Okeylah, baiklah Dirina, kita punya busana pada hari ini sangat cantik ya. Sangat cantik. Lain sikit kita mengenakan songket pada hari ini. Songket kita yang cantik adalah daripada Hidayah Fabrics Official. Terima kasih. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka menaja busana kita pada hari ini. Di penghujung tahun 2023 ni semangat kita lain macam sikit. Ya, betul. Sebab kita bakal memasuki tahun 2024. Macam-macam pengalaman pahit manis kita alami, cabaran kehidupan yang mematangkan kita, mendewasakan kita, Ash. Dan kita harap juga penonton di rumah sana sentiasa perparuhi niat muhasabah diri untuk ke tahun 2024 Betul. Jadi apa yang Dirina sebutkan tadi ada kena mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu terakhir sebelum yang baru. Jadi kita akan bawakan seorang yang sangat-sangat familiar sekali dengan topik ni. Kita bersama dengan Bro Amin Idris, pembimbing latihan dan juga motivasi dalam segmen Borak Santai Amin Idris. Apa khabar? Assalamualaikum, Ironman kita. Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah. Tak nak balas pantun tadi. Oh, ya ke? Nak balas balik? Silakan. Okey, silakan. Saya Pergi jual. ke kedai membeli yoyo. Yoyo. Mudah ya. Saya ingat rap kita dua rangkap ni pantun. Dah baik. Ya, betul. Okey, kita nak bercakap tentang yang terakhir sebelum yang baru di tahun 2024 ni. Mungkin Bro Amin boleh kaitkan apa sebenarnya kita perlu tingkatkan amalan kita, sikap yang kita perlu tinggalkan pada tahun 2023 ini. Dia bila kita nak masuk ke tahun baru, sebelum kita nak tinggalkan apa-apa dulu, kita kena buat A, B, C, D. Apa dia? Pertama sekali kita kena analisa dulu. Sejauh mana pencapaian kita, sebab kan kita ada azam tahun baru masa awal tahun dulu. Betul. Ya, betul. So bila kita nak masuk tahun baru, kita kena analisa balik. Supaya bila masuk tahun baru, agar azam kita ni bukan jenis azam tahun baru adalah meneruskan azam tahun lepas yang tertinggal, yang diteruskan daripada azam yang 2 tahun yang lalu, yang tertangguh daripada 3 tahun yang lepas kan. Bahaya tu. So kita kena analisa dulu apa kelemahan, apa kekurangan. B pula ialah kita kena buat perancangan. Dan C pula ialah kita kena buat checklist. Apa dia nak dibuat pada apa yang tak sempat dibuat tahun ni untuk di carry forward pada tahun depan. Dan D pula ialah don't repeat the same mistake. Daripada situlah baru kita boleh pergi kepada apa perangai yang perlu kita tinggalkan pada tahun ni. Dan saya nampak antara benda yang kita kena buang, yang sangat penting untuk kita buang ialah perangai ataupun sikap kebencian. Tak kiralah kebencian atas dasar aku ni peminat K-pop kumpulan ni kan. Aku benci BTS kan. Aku benci New Jeans sebab aku ni jemaah Blackpink. Tak boleh. Negatif kan. Dia jadi hate kan. Ataupun aku daripada parti politik ni, aku benci parti politik tu. Kita nak berparti politik tak ada masalah. Kita nak sokong tim bola mana tak ada masalah. Nak sokong pengacara Ash ke D ke tak ada masalah. Tapi jangan membenci. So itu perangai yang saya seru sangat-sangat pada para penonton pada tahun hadapan. Kita buang dah perangai itu. Kita buang penyakit membenci. Tapi sebenarnya apa yang Bro Amin cakap tu ada kena mengena dengan kes ni baru saja viral dekat TikTok sebenarnya. Tentang dia kata dia rasa dia bukan nabi untuk memaafkan orang. Macam ada kena mengena dengan perasaan benci itulah. Jadi kalau macam itulah kan,
apa pendapat Bro Amil lah kan? Kalau kita ni bukan Nabi, dia kata macam saya ni bukan Nabi. Jadi saya tak boleh nak maafkan orang itu serta-merta sebab saya masih lagi sakit hati ni. Jadi betul. Pada Bro Amil macam mana tu? Nak mengobati hati sendiri tu. Pertama saya rasa dia dulu masuk sekolah, masuk subjek agama dia tidur. Kan? Pertama kan. Sebab apa? Masa kita belajar agama dulu, antara benda kita belajar ialah kenapa Nabi diutuskan sebagai seorang manusia. Kenapa Nabi bukan malaikat, kenapa Nabi bukan jin dan apatah lagi kenapa Nabi bukan syaitan, bukan pastinya kan. Kenapa Nabi di kalangan manusia? Supaya kita tak ada alasan untuk tak boleh ikut Nabi. Betul. Sebab Nabi manusia. Nabi makan, betul. Nabi minum, betul. Nabi tidur, Nabi penat, Nabi pernah cedera, Nabi pernah menangis, kan? Supaya kita boleh tiru Nabi SAW. Jadi kalau dia kata aku bukan Nabi, maknanya pertama itu alasan lah. Kan? Sebab apa? Tidak ada sebab kita tak boleh ikut Nabi. Betul. Kerana Nabi manusia. Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi di kalangan manusia. Betul. Kedua, hidup ni memberi adalah syarat menerima. What you give, you get back. What goes around, comes around. Okey, sekarang memanglah kau tak boleh maafkan orang. Kan? Okey, suatu hari nanti mungkin kau akan buat silap kat orang. Betul. So kalau orang pun buat perangai sama macam kau, dan semua orang perangai macam kau, macam mana hidup ni? Betul. Macam mana kita nak hidup harmoni? Tenanglah. Saya faham dia susah nak memaafkan. It's okay. Kalau bukan nak maafkan sekarang, it's okay. Tapi sekurang-kurangnya sabarlah. Kan? Mungkin kena ada azam sekurang-kurangnya, one day aku akan maafkan dia. Mungkin bukan sekarang, tapi one day. Kena ada azam. Jangan kita tu kata aku tak akan maafkan. Malah kan. Kita ni siapa lagi nak ikut, betul tak? Ya, betul. Kalau bukan Nabi SAW. Okey. Kalau kita tahu juga setiap tahun kita nak memperbaharui. Okey. Memperbaharui. Okey. Niat kita, azam kita. Walaupun kita belum lunaskan kan. Tapi kita ada dengar juga Bro Amil sebut tentang sikap akuisma iaitu selalu tentang diri sendiri. Jadi kami penonton tertanya, apakah sikap ini perlu dibuang sepenuhnya atau boleh lagi diamalkan setengah kes juga? Okey, pertama, saya pernah buat kempen, kita kena hidupkan semula budaya menjaga tepi kain orang. Seulang sekali lagi. Okay. Kita kena hidupkan balik budaya menjaga tepi kain orang. Sebab tak salah menjaga tepi kain orang. Yang salah ialah selak kain orang. Bila saya kata jaga tepi kain, maknanya kita ambil berat tentang orang. Bila saya tanya khabar dekat D, adakah saya jaga tepi kain? Tidak. Kan? Bila nampak dia muka kusut masam, muka stres kan. Saya tanya, dia are you okay? Boleh ke share sikit kalau saya boleh tolong? Adakah saya menjaga tepi kain? Tidak. Saya menjaga tepi kain sebab saya ambil berat. Tapi bila saya dapat, contohnya dia kata saya ada masalah dengan suami ke apa ke, saya cerita ke orang. Yang tu salah. Sebab apa? Saya dah mula selak kain. Saya tanya khabar sebab saya nak jaga tepi kain. Nampak tak? Sebab takut terselak, betul tak? Betul. Tapi kalaulah saya dah tahu dah apa masalah, tiba-tiba saya pergi sebar ke orang, dia sebenarnya ada masalah. Kan nampak je gitu kan. Instagram nampak je happy, rupanya fake belaka kan. Itu namanya menyelakkan orang. Okey. So benda pertama saya sebut ini untuk establish dulu bahawa kita kena ambil berat tentang orang lain. Sebab apa? Dia bertentangan dengan penyakit akuisma, iaitu yang penting aku kan. Orang lain nak berlaku apa-apa, jiran nak bunuh anak ke, kan jiran nak bunuh diri ke, apa rumah sebelah nak meletup ke, lantak dia lah. Itu penyakit akuisma. Perasaan aku tidak peduli. Aku tak peduli. Okey. Adakah tak boleh langsung? Kena ada juga sikit, iaitu kita kena ambil berat tentang diri kita. Sebab ada orang, dia terlalu ambil berat tentang orang. Last sekali dia selekeh, kan? Dia hidup tak menentu sebab apa? Jaga kepentingan orang. Dia sendiri tak jaga. Sebab ada hadis Nabi sebut, ada seorang lelaki tanya kepada Nabi, aku ada banyak rezeki, apa kena nak buat? Betul. Nabi sebut, pertama, tasaddaqa alaiha. Kamu kena bersedekah kepada diri kamu sendiri dulu. Kemudian saudara terdekat. Kemudian saudara terdekat. Maknanya, ada boleh. Tapi jangan melampau lah. Sampai tak peduli langsung orang lain. Tak boleh. Boleh jaga tepi kain orang, jangan selak ke. Jangan selak ke orang. Okey, boleh buat hashtag. Bahaya, jangan selak ke orang. Itulah tahun 2024 tu kita kena ubah mindset itu sebenarnya. Bro Amin kan. Selalunya kalau kita selalu sikap akuisma ini ada dalam kita sepanjang tahun sebenarnya, tak campur orang, tak sosial. Saya selalu tanya penonton kan. Saya ingat masa saya kecil dulu, kalau nak pergi solat Jumaat, kita jalan kaki kan. Bila kita jalan kaki, akan adalah kereta mana-mana ke motor berhenti tepi, ajak kita tumpang. Masa saya kecil dulu kan. Zaman sekarang, kau jalanlah
40 kilometer pun, berapa banyak kereta lalu nak pergi solat Jumaat, dia takkan nak ambil kita. Sebab apa? Pertama, dia takut. Kok-kok lah yang nak bawa tu pencuri ke, penjahat ke. Akhir sekali dia tak peduli pun orang tu jalan kaki jauh mana ke, penat ke, peluh ke. Ini yang masalah kerana penyakit akuisma tadi. Bila kita ada masalah begini, kita susah nak hidup dalam negara yang berbilang kaum. Betul. Sebab apa? Melayu, Cina kan. Kadang-kadang budak hipster, budak orang yang dah tua, lantak dia lah. Raver Orang kata seleb lah. Apa tak raver tak raver kan? Lantak engkau lah. Ni gaya ni lantak engkau lah. Ini bahaya. Jadi sebenarnya cabaran kehidupan pada masa kini dia mempengaruhi sikap akuisma dan ini. Tepat sekali. Jadi sebenarnya kita kena tahulah perbezaan antara ambil tahu peduli pasal orang dan juga silakan orang. Silakan orang. Dan juga kena tahu juga diri kita sendiri juga. Baiklah, kita akan berehat sebentar, kembali lagi selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Ayuman kita, di lain tidak bukan Bro Amin kita, perundi motivasi untuk topik hari ini, terakhir sebelum yang baru. Jadi terakhir sebelum yang baru ini, Derina dan juga Bro Amin. Kita nak tanya jugalah kepada Bro Amin, macam mana kita nak tanam azam kita ni supaya menjadi lebih baik pada tahun depan dan membuat orang kata mengelakkan diri kita ni daripada melakukan amalan-amalan yang lama yang buruk itu, Bro Amin. Membenci tadi tu. Orang yang berjaya, dia akan buat keputusan. Orang yang gagal, yang sering mengulangi perangai-perangai lama ialah orang yang suka beralasan. Berita baiknya ialah kita orang Malaysia ni dah lama dah diajar untuk tidak beralasan. Perasan tak? Betul. Kita belajar kat mana? Pernah dengar tak lagu Bangau Oh Bangau? Okey. Kan Bangau Oh Bangau, kenapa engkau kurus macam mana aku tak kurus? Apa jawapan dia? Ikan tidak timbul. Alasan kan? Dah lama dah lagu tu. Alamak. Dah tinggal lama ada maksud sebenarnya. Ikan kenapa tak timbul? Sebab apa? Sebab rumput panjang sangat. Rumput kenapa panjang sangat? Sebab kebau tak makan aku. Kebau kenapa tak makan aku? Sebab perut aku sakit. Perut kenapa sakit? Sebab nak makan nasi mentah. Ingat lagi tak masa tadi kan? Nasi kenapa mentah? Sebab apa? Sebab kayu api basah. Kayu api kenapa basah? Sebab hujan turun. Hujan kenapa turun? Sebab katak panggil. Okey, bila kita tanya katak, kenapa kau panggil hujan? Sebab ular nak makan aku. Okey, last kali bila kita tanya ular, kenapa kau makan katak? Ingat lagi tak apa jawapan ular? Ular kata memang makanan aku. Okey, poinnya ialah nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular tu pun beralasan, habis tak habis tak habis, nampak tak? Maksudnya guys, kalaulah binatang semua asyik beralasan, takkan habis lagu tu. Nampak tak? Yang paling kesian anak kita kat tadika, kan? Kau belajar apa semalam long? Mak, lagu tahun lepas tak habis lagi. Sebab apa? Sebab binatang semua asyik beralasan, betul tak? Tapi nasib baik ular tu buat keputusan. Dia kata memang makanan aku. Maksudnya ialah kenapa kita asyik mengulangi perangai yang sama? Sebab penyakit alasan. Kenapa kau lambat? Jam takkan habis. Betul. Maka kau sampai selamanya lah akan lewat, betul tak? Sebab kalau menyalahkan jam, kan? Kenapa tak berani nak cakap depan kamera? Nanti orang gelak. Masalahnya memang tetap orang akan gelak. Betul. Nanti orang tengok, lagilah tetap orang akan tengok. So kau takkan majulah untuk cakap. Nampak tak? Kenapa kau tak skor dalam subjek, dalam pelajaran? Sebab cikgu garang. Mana ada cikgu yang baik? Nampak tak? Betul. Maknanya kalau kita asyik, dia cikgu yang baik ramai. Yang tak garang pun ada. Tapi nak cari yang tak garang langsung, tak adalah. Takkan ada. Takkan ada. Kan? Kalau kau asyik menyalahkan orang, kau takkan maju. Betul. So, kita kena berhenti membangau. Alright? Orang putih kata stop bangawing. Depan ni siapa suka beralasan kita panggil dia apa? Bangau. Bukan bangang Bangau, nampak tak? Sedap sikit bunyi. So dalam grup WhatsApp production Suka TV kan, kalau sesiapa suka beralasan bagi je bangau. Baik. Tak? Kita lock yang tu, kita lock. Bangau. Supaya lepas ni kita malu untuk beralasan. Masalah kita ni orang Malaysia ni, tak kira dah Melayu ke Cina ke India ke Iban ke apa ke, kita dah tak rasa salah menyalahkan orang. Sebab apa aku tak skor? Sebab
soalan susah? Memanglah. Ya, betul. Sebab apa bisnes tak berjaya? Sebab orang tak beli barang kau? Memanglah. Sebab apa orang tak tonton program kau? Sebab orang tak tahu? Iyalah. Kita ni memanglah nak salahkan orang, tak jalan lah. Dah tahu dah orang tak tengok program kita, kita buatlah marketing. Kita promote lah. Dah tahu dah cikgu tu gagal, buatlah apa yang cikgu suka. Betul. Nampak tak? So, berhenti beralasan. Sekali lagi, siapa suka beralasan, kita panggil dia apa? Bangang. Ya, betul. Okey, mungkin ada juga di kalangan mereka yang tahun 2024 ni nak berubah, azam mereka nak berubah dan betul-betul mereka lakukannya. Tapi persepsi pula masyarakat katakan menghukum mereka. Alah, yelah dulu kau macam tu, dulu kau macam tu. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada berbalik kepada amalan-amalan lama ni dengan mulut-mulut orang sekeliling kita yang memudaratkan diri sendiri? Pertama, untuk orang nak berubah ni, ingat balik yang kita belajar tadi. Berhenti membangau. Orang nak kata ke, orang nak perlikan, lantak dia lah. Bukan mereka yang bayar bil telefon kita, bukan mereka yang bayar bil elektrik kita. Kita nak berubah yang baik, buat baik. Orang nak kata, ya ke engkau, muka pecah rumah, lantak dia lah orang nak kata apa. Nampak tak? Okay, satu. Dan yang kedua, kalau nak berubah, kita kena buat, ingat tadi, lawan pada alasan adalah keputusan. Okay, keputusan dalam bahasa Inggeris apa dia? Decision. Decision, root word dia apa? Alamak. Kata asal dia, decide. Decide sebenarnya datang dari perkataan Latin. Decide, D-E-C-I-D-E, decide, yang bermaksud to cut. To cut. Bayangkan tali kena cut, kena potong, apa jadi? Putus. Orang Melayu kata apa? Decision. Keputusan. Kan? Kata asal keputusan apa dia? Putus. Orang Arab kata apa keputusan? Orang Arab kata qata'an. Keputusan. Qata'an datang dari perkataan qata'a. Yang bermaksud putus. Nampak tak? Bahasa Arab putus. Bahasa Inggeris putus. Bahasa Melayu memang putus lah. So apa maksud keputusan? Keputusan adalah kita memutuskan sesuatu dan kita tak bagi dia bersambung semula. That is keputusan. Contoh kan? Contoh ini contoh tau. Kita putus kita tak ada apa-apa. Putus alamat. Tak, kita putus percintaan kita. Tiba-tiba dia kata, sorry lah yang I bagi hadiah iPhone, kita tak hadiah. Itu bukan putus, itu gedik namanya. Nampak tak? Tapi kalau dia offer lah iPhone ke kereta, ke rumah, ke istana ke, kita putus, tetap putus. Itu putus. So orang yang nak no is no. Kan? Orang yang buat keputusan ialah dia buat kata putus. Aku lepas ni tak nak tidur lagi lepas subuh. Tapi dia bukan keputusan. Dia masih ada perangai bangau tu. Aku tak nak merokok lagi. Tapi dia bukan keputusan dah. Dia dah jadi alasan. Sebenarnya perlu ada mindset yang betul-betul jelas apa matlamat kita punya skrip minda kena buat keputusan. The moment kita kata tapi, dia dah jadi alasan. So no tapi. Bila nak buat keputusan, bila nak berubah, buat keputusan, kata putus, no tapi, jangan membangau. Jangan pusing belakang balik. No. Jangan pandang belakang. Itu dia. Jangan pandang belakang. Kita hidup ni kena selalu ke depan. Jadi kita nak ke depan ni, kita perlukan amalan-amalan yang baik. Orang kata amalan-amalan yang sunat lah kan. Mungkin Bro Amin ada tips-tips apa yang formula yang boleh kita amalkan untuk menjadi lebih baik di tahun 2024. Okey, nombor satu, kita mesti kena ada objektif hidup. Okey, bila kita ada objektif hidup, kita ada arah tuju. Betul. Jangan kita macam aku tahun depan tengoklah nak jadi apa. Confirm memang jahanam lah kita. Right? Kena ada arah tuju. Dia macam korang lah. Bro Amin nak jemput live jadi tetamu program Hawa boleh? Boleh kat mana? Pergilah ke mana-mana. Saya tahu tak nak ke mana. Suka hati. Betul tak? Tak tahu ke mana lah. Alright. Tapi kalau kata dekat jalan pasar, lepas tu share pula location, saya ada arah tuju. Matlamat yang jelas. Ada matlamat yang jelas. So sampai. So pertama, kena ada objektif. Betul. Kedua, hidup kena proaktif. Proaktif ni ialah jangan kita harap korang. Kita bertanggungjawab ke atas hidup kita. Fokus benda dalam kawalan, jangan fokus benda di luar kawalan. Okey. Ketiga, kita kena berada dalam circle yang positif. Kalau kau decide tahun depan nak turunkan berat badan, kena berada dalam circle orang yang turunkan berat badan. Senang. Kan? Kalau kau nak turunkan berat badan, tapi duduk dalam circle makan setiap minit, jangan haraplah, nampak tak? Betul. So, circle tu kena ada. Aku nak belajar ilmu agama. Kena duduk dalam circle orang yang belajar ilmu agama. Supaya kita pun terinspirasi untuk belajar. Okey. Dan yang keempat, ni paling penting. Jangan lupa nombor satu. Apa dia tadi? Objektif. So, 4 benda ni amalkan insya-Allah.
ada progres dalam hidup kita. Betul. Kita kena lupakanlah tahun 2023 tu biarkan saja berlalu walaupun sebelum-sebelum ni kita nak rasa macam diri kita tak berguna. Biarkan saja tanamkan azam kita yang baru tahun 2024. Tapi last mungkin Bro Amin boleh bagi ucapan kepada penonton ucapan tahun baru. Pada semua penonton Suka TV nak tubik bahasa Kelantan. Boleh. Boleh. Tubik belakang boleh tak? Pada semua penonton Suka TV, hidup ni kita kena suka dengan apa kita buat berdasarkan panduan agama dan juga of course rangkuman undang-undang. Oleh itu, dalam tahun baru ini kalau kita nak berubah, buat keputusan, berhenti membangau, pilih kawan yang positif, insya-Allah hasilnya juga positif. Okey? So sekali lagi jangan membangau. Jangan membangau. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Bro Amin kerana sudi datang ke hari ini. Kita ucapkan yang terbaik untuk tahun 2024 dan terima kasih juga kepada Suka TV kerana ada segmen untuk saya setiap bulan ni. Semoga ada manfaat dan inspirasi buat semua orang. Banyak manfaat. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Insya-Allah kalau dipanjangkan umur ada rezeki tahun depan jumpa lagi. Jumpa tahun depan. Jumpa lagi. Kita lock yang tu Bro Amin. Lama tahun depan kan. Tapi sebelum tu Bro Amin, sebelum kita berpisah, saya nak tanya Bro Amin tentang kebaikan misai kucing. Tahu tak? Kebaikan misai kucing. Serius saya tak tahu. Saya suka kucing tapi tak tahu misai kucing. Misai kucing bukan. Ini tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. La ilaha illallah. Nampak sangat tak tahu benda. Okey, sebenarnya misai kucing dapat mencuci darah daripada bahan toksik dan kaya dengan potasium yang dapat membantu untuk menyingkirkan garam berlebihan dalam badan. Ya, dengan itu kami ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Jangan membangau. Misai kucing. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Kita berkenalan hanya dalam laman muka buku. Kau hantar pesanan suruh aku terima kamu. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa. Tapi kenapa kita menyanyi tadi, Ash? Ya, kerana dulu fenomena satu ketika dulu yang penyanyi wanita dan juga alat muzik gitar iaitu Najwa Latif. Betul. Sekarang ni dah menjadi fenomena pula, dah viral sekarang di TikTok iaitu penyanyi pemain wanita dan juga gitar elektrik. Saya pun tertanya macam manalah wanita belajar gitar elektrik ni. Saya nak belajar masak pun susah. Ya, Derina. Apatah lagi nak bermain gitar. Saya faham perasaan awak tu. Jadi untuk hari ini kita di studio kita ada membawa seorang wanita yang viral dekat TikTok iaitu Cik Suhaina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, kecil molek orangnya cantik. Yang penting dia muda dah. Dia sangat-sangat muda ya. Sihat. Alhamdulillah. Katanya ada memenangi, bukan memenangi lah, baru saja habis belajar. Baru habis graduasi, nak ucapkan tahniah. Syabas. Dan awak dapat anugerah pingat emas, betul? Belajar pandai. Serba boleh. Serba boleh. Okey, dan kita tahu juga pemain gitar elektrik wanita telah membawa warna baru dalam industri muzik dengan kehadiran mereka dan mereka menginspirasi banyak perempuan di seluruh dunia untuk mengejar impian mereka dan membuktikan bahawa mereka juga mampu belajar bermain gitar. Ya, jadi kepada awal-awal ni lah kita nak tanya juga kepada Suhaina. Macam mana boleh minat untuk mula bermain gitar elektrik? Kalau selalunya kan macam orang memilih permainan yang senang. Ini gitar elektrik. Betul. Ukulele ke? Ukulele ke? Gitar akustik ke? Mana datang minatnya? Mungkin disebabkan masa mula-mula, masa umur saya 10 tahun, gitar satu-satunya yang ada dekat rumah saya. Oh, gitar elektrik? Mula gitar akustik je. Okey. Lepas tu bila kita banyak tengok video orang main gitar kan. Lepas tu bila tengok orang main macam macam susah je kan. Bila dah susah tu kita macam nak cubalah. Dan lepas tu lah minat tu makin pupuk lah orang kata. Jadi maksudnya Suhaina ni seorang yang
pantang dicabar. Daripada usia 10 tahun bermain gitar akustik. Ya, So gitar elektrik ni dah macam kacang untuk dia. Ya, betul. Dia goreng macam tu je. Okey, boleh bagi tahu tak macam mana berapa lama proses nak belajar gitar elektrik ni? Mungkin awak dia mengikuti kelas dan belajar pada mana sebenarnya? Kalau untuk gitar elektrik ni saya belajar daripada tengok tutorial dekat YouTube je. Oh, okey. Lepas tu saya start main masa umur saya 16 tahun. Masa tu parents banyak bawa saya pergi jamming. Okey. Jamming kat studio and then ada juga jamming dekat kedai makan bersama dengan tim-tim yang kata dah pro lah. Jadi bila jamming ni kan biasanya diorang main full song. So itu yang buatkan saya rasa macam kena main lah part solo ni kan. Especially yang part lead tu. Sebab tu lah saya belajar. Lepas tu parents pun macam cuba dah belajar lagu lain pula. Cuba belajar lagu lain pula. Diwarisi bakatnya oleh ayah. Dan juga di awal-awal usia dah didedahkan dengan pemain-pemain yang berpengalaman lah. Maksudnya daripada kecil orang kata melentur buluh dari rebungnya. Kita ni tak tahu nak bermain gitar elektrik. Mungkin kita nak tanya jugalah latihan khusus untuk ataupun teknik lah untuk menguasai permainan gitar elektrik ni. Macam mana? Kalau untuk gitar elektrik ni, for me, cukup sekadar ada minat and then keep practice lah. Kan tengok apa yang orang tekan and then kita tekan juga. Tengok je. Macam tu. Tapi kalau ikutkan itu untuk sekadar untuk yang boleh main lah. Kalau untuk yang memang nak jadi pandai tu, yang tu memang adalah dia punya teknik-teknik dia sendiri. Yang tu kalau dah tahu teknik tu, orang kata lebih sikit lah. Lebih sikit. Lebihkan masa. Jadi saya nak tanya berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk seseorang itu mahir belajar gitar elektrik? Dia depends lah. Kalau orang kata kalau minat, lepas tu tak give up. Biasanya kadang-kadang kita rasa cepat give up. Kadang-kadang saya kalau belajar pun macam baran juga. Baran juga belajar masak, tengok resepi pun dah give up. Lagi main gitar. Faham dia. Kadang-kadang baran juga kan. Itulah. So dia kena depends on diri itulah. Kalau rasa macam nak juga, insyaAllah boleh lah. Teknik tu dia lebih. Tu advantage lah kiranya. Jadi itu advantage yang ada dekat diri Suhaina sendiri. Dia boleh bermain gitar elektrik. Jadi kita nak tanya jugalah kan, yang gitar elektrik ni rasanya macam tak semua genre boleh main ke boleh? Pada saya, setahu saya lah, rasa semua boleh. Sebab biasanya kita tengok majoriti yang orang anggap macam gitar elektrik ni untuk genre yang rock je. Kan? Tapi kalau ikut kan boleh je. Dia depends on pedal effect. So kita boleh setting lah dia punya effect dia nak effect macam mana. Kan? Even daripada zaman dulu, zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun dah ada gitar elektrik kan. Even waktu tu tak ada rock lagi kan. So boleh je. Apa-apa genre pun boleh je. Kalau pernah dengar lagu Bila Larum Alam? Tu kan lagu. Boleh ke? Boleh juga dengan bermain dengan lagu. Boleh je. Boleh je. Dia versatile sebenarnya bermain gitar elektrik. Tapi saya nak tanyalah, adakah awak bermain gitar sambil menyanyi? Nyanyi kat rumah je lah. Nyanyi kat rumah. Kenapa tak nak pursue menyanyi? Nak apa orang kata asah bakat nyanyian tu? Bakat nyanyian yang tu kena tanya parents. Dia cakap dia lembut, dah sedap. Kan? Maksudnya kalau menyanyi mesti lagi sedap. Betul. Jadi untuk pengetahuan penonton, satu video ni yang mencecah hampir 5 juta tontonan. Kita nak tengoklah kepakaran Cik Suhaina kita ni dalam memetik gitar. Jadi jom kita roll the video. Yes. Rasa macam nak sambung je lagu tu. Okay, tapi tadi dia nak menyanyi tadi. Ya, tak sambung pula. Tapi tadi awak main gitar yang berbeza. Awak ada banyak jenis gitar ke macam mana? Itu kira first gitar saya lah. Jadi koleksi dah banyak dah?
disimpan? Ada 4 je. 4. Termasuk dengan adik-adik punya, ayah punya. Oh, satu family main gitar elektrik. Wow. So apa perasaan Suhaina sendiri bila video tu dah viral dapat 5 juta tontonan? Wow. First memang saya rasa takut lah. Sebab saya tahu saya main tak perfect kan, banyak salah semua. Jadi bila orang ramai tengok tu, kita rasa macam of course ada orang yang lagi better, yang lagi perfect mainan. Itu yang buatkan saya rasa takut lah. Tak apa Suhaina. Orang kata enjoy the moment. Enjoy the moment. Biar kalau orang kata okey, you terus je mainkan apa yang you rasa. Di lambakan komen juga ramai juga kata netizen yang memberikan sokongan kepada awak supaya terus lagi buat muzik-muzik untuk mewarnai industri muzik ni. Betul. Okay, tapi saya nak tanya juga kan, sebagai seorang pemain gitar elektrik ini, apa sebenarnya goal awak pada masa akan datang? Mungkin awak akan buka buat band baru ke? Ataupun nak akan mengajar kelas dan sebagainya? Kalau buat masa sekarang ni saya memang dah adalah band, tapi band family je lah. Kalau diberikan peluang, boleh jugalah, teringin juga untuk bawa family sekali. Sebab saya pun ada family yang boleh menyanyi, yang boleh main drum semua. So kalau boleh, teringin juga nak naik sama-sama kan. Ataupun kalau untuk pada diri saya sendiri, secara individunya, saya teringin juga nak mengajar orang. Join kelas, ajar orang pula main alat muzik. Saya teringin lah buat benda tu. Okay, kalau tak ada tambourine ke apa, saya boleh main. Boleh juga. Rina boleh main drum. Kahun ke kan? Boleh juga. Saya boleh main keroncong. Lah nak juga jual. Okey. Alright. Tadi kita nak tanya jugalah pandangan Suhaina sendiri. Kebanyakannya rata-rata pemain gitar elektrik ni semuanya lelaki. Tiba-tiba viral. Suhaina, wanita, bertudung pula bermain gitar elektrik. Jadi pada pendapat Suhaina sendiri, persepsi lah. Mereka tu kata lelaki je boleh main. Boleh main macam perempuan main? Pada saya tak ada masalah pun lah kalau perempuan nak main gitar kan. Dia contoh macam masak. Saya rasa majoriti chef yang profesional kat luar sana, yang famous kan, biasanya lelaki. Betul tak? Majoriti lelaki. So tak ada masalah pun kalau perempuan pula yang nak cuba apa yang lelaki selalu buat. Tak salah guys. Jadi kepada anda semua yang nak mula bermain gitar, kena ada minat sebenarnya, kena ada passion masa dikatakan tadi kan. Tapi saya tanya juga, awak belajar dalam bidang yang berbeza, bukan bidang muzik, bidang bisnes, betul? Betul. Okay, jadi kenapa memilih bidang muzik ini untuk awak jadikan mungkin kerjaya awak selepas ini, ataupun awak ada plan dalam kerjaya awak? InsyaAllah lah, saya orang kata muzik ni jadikan sebagai minat, passion saya lah kan. Yang course lain tu saya jadikan sebagai orang kata macam backup lah. Kan, kalau macam agak macam tak boleh nak go untuk muzik, saya at least adalah benda lain macam tu. Tapi saya so far insyaAllah besok nak sambung degree. So saya teringin lah juga kalau nak sambung masa nanti nak try ambil muzik ke. Degree course yang sama? Business juga? Bukan, corporate admin. Tapi memang dalam goal awak, dalam kehidupan awak nak jadikan muzik ini adalah kerjaya awak pada mulanya lah. InsyaAllah lah. Alright. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak dengar Suhaina menggorengkan gitarnya. Dan saya menyanyi. Ya. Boleh dia boleh ke? Tapi kena berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan masih lagi bersama dengan kita Suhaina bersama dengan gitarnya. Seorang gadis yang muda berbakat. Suara pun lembut je. Okey, Suhaina nak tanyalah, di dunia mainstream music sekarang kita lihat populasi orang yang bermain gitar di pentas ni kebanyakannya lelaki. Tapi pandangan awak, adakah selepas ini kita akan lihat ramai lagi wanita yang akan naik pentas seiring dengan lelaki sekarang? Lelaki kan ramai je sebenarnya. Ada je. Tapi maybe limited sikit lah. Kadang-kadang ada juga yang saya tahu, setakat ada je band muzik, expose band. Dia punya gitaris lelaki, perempuan. Cuma tak berapa popular pada masa ini lah. Lepas ni kita akan lihat ramai lagi lah. Dan saya nak belajar nanti. Bila buat kelas saya nak belajar. Lepas ni kalau Suhaina buat kelas, pelajar pertama dia Rina.
Main ni sikit. Okey, dan Suhaina bersama dengan gitarnya hari ini. Ya, nama gitarnya apa? Kami ni tak berapa nak faham sikit. Ini Epiphone. Okey. Slash punya gitar lah. Slash. Slash. Okey. Kumpulan apa nama Kumpulan Slash. Wow. Okey. Nama pemain gitar tu Slash. Okey. Bagi pada awak? Tak, bukan. Tak kalau bagi. Saya ni kurang faham takkan bagi muzik ini. Okay. So Suhaina, kenapa Suhaina memilih gitar elektrik? Kenapa tidak lebih mudah itu gitar akustik kan? Kenapa gitar elektrik? Tak best ke gitar akustik ni? Ya. Perbezaan dia kalau macam gitar akustik tu kita tak boleh nak tukar efek-efek dia semua. Oh, ada efek. Dia tak boleh nak tukar efek dia. Lepas tu kalau macam gitar elektrik ni kita boleh tukarlah dia nak efek yang macam mana, rock ke, R&B ke, semua boleh. Okey. Dia lebih versatile, macam-macam genre boleh. Betul. Kalau Suhaina suka genre yang apa untuk dimainkan untuk gitar elektrik ni? Saya motor rock lah. Rock? Saya orang yang berjiwang. Berjiwa rock? Ya, walaupun luarannya sangat manis, sangat lembut, betul. Tapi luarannya, tapi sense of music dia adalah rock. Kita nak tanya juga siapa idola awak ni dalam bermain muzik gitar elektrik ni? Dari dalam lokal dan juga antarabangsa, siapa? Kalau untuk lokal, saya suka Oja. Oja? Okey. Sebab kalau saya tengok dia punya cover dia memang orang kata ori lah dengan lagu ori tu. Lagu ori. Okay, kalau luar negara pula? Kalau luar negara, Slash lah. Itu nama diberi. Itu yang nama diberi. Sekarang saya dah faham. Tadi Derina tak faham. Tadi tak faham. Okey, tak apa. Yang penting Derina masih di sini. Ya. Okey. Jadi sebelum Derina menyanyi lah pula. Sebelum Suhaina nak menggoreng gitarnya sebentar lagi kan. Mungkin boleh bagi tips kepada wanita-wanita dekat sana, dekat perempuan dekat luar sana, bagaimana untuk bermula bermain gitar dan memberi sedikit kata-kata semangat mereka untuk memulakan apa yang mereka tidak mahu mulakan. Betul. Kalau untuk yang mana yang ada sesiapa yang ada rasa suka, rasa teringin nak belajar main gitar, of course yang paling penting adalah minat lah. Minat, and then jangan risau, minat tu boleh dipupuk. Kalau untuk saya suggestkan jangan belajar ikut chord lah. Kalau main chord satu-satu nanti takut macam cepat give up kan. Better cari belajar guna lagu. Bila kita dapat main full song, satu lagu mesti kita rasa macam excited macam tu kan. Okey, mungkin lepas saya akan memasuki kelas. Jangan give up. Yang penting jangan give up. Okey, baiklah. Kita dah ke penghujung segmen ini. Tapi sebelum tu kepada anda yang nak lihat ataupun mendengar lagu-lagu daripada Suhaina, boleh terus kepada media sosial di TikTok. Dan juga IG saya, su.haina. Su.haina. Jangan lupa follow. Kita ucapkan terima kasih kepada Suhaina hari ini sudi bersama kami di Hawa. Kita doakan awak semoga baik-baik saja pada masa akan datang. Dan kepada anda jangan lupa untuk dengar lagu dia, memang sangat-sangat best. Ya, betul tu. Jadi kita akan tinggalkan anda dengan persembahannya dalam segmen Bakat Seni.
Masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa. Salam Jumaat semua dan hari Isnin ini pada 1 Januari 2024 bersamaan hari Isnin kita akan menyambut tahun baru. Jadi bermakna ini merupakan episod terakhir untuk Hawa 2023. Ya, betul tu. Pelbagai pahit manis yang kita dah berkongsikan kepada anda. Betul. Bermacam ragam tetamu kita yang datang pada program Hawa ini. Jadi kita nak tanya kepada Derina jugalah, apa yang you boleh share dekat kita semua, you punya pahit manis di Hawa. Mungkin boleh share sikit kepada semua penonton. Sepanjang tahun 2023 ni macam-macam saya lalui dengan belajar ilmu yang baru bersama dengan produksi-produksi, bersama dengan host-host, co-host saya yang banyak juga memberi bantuan kepada saya, sentiasa memberikan sokongan juga kepada penonton-penonton di sana yang sentiasa support kita punya rancangan Hawa. Dan tanpa mereka, siapalah kita? Ya, betul tu. Kalau diorang tak tengok kita ni, kita takkan terjadinya Hawa. Ya, macam-macam guest yang kita kenal dan makin lama makin ramai kawan. Ya, betul tu. Dan saya harapkan Hawa ini menjadi lebih baiklah dan konten-konten pun lebih baik dan kita nak sajikan yang terbaik sahaja untuk kepada anda semua pada tahun 2024. Ya, betul. Saya tanya awak pula, apa di antara momen-momen manis? Momen-momen manis. Ingat tak Hangout Mana Sis? Okey. Itu adalah segmen yang paling saya suka sebab kita pergi keluar makan saja. Senang buat kerja. Ya. Tapi yang selebihnya saya belajar macam-macam lah. Untuk jadi yang lebih baik. Menjadi wanita juga. Ya. Dan macam-macam kita kongsikan di Hawa. Kita harapkan juga semoga semua penonton mendapat manfaat apa yang kita kongsikan. Ya, betul. Dan dapat segala ilmu yang kita berikan daripada tetamu-tetamu kita. Dan kepada yang dah pun bersama kita di Hawa, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami sepanjang tahun 2023. Ya, betul tu. Pahit manis, duka kita memang bersama-sama akan pernah lupakan. Dan pengalaman ini sangat-sangat manis. Tahun 2023 akan terpahat dalam ingatan saya. Ya, begitulah dia. Jadi dengan topik kita pada hari ini kan, macam-macam kita dah tahu bagaimana nak menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Jadi mungkin Derina, apakah azam pada tahun baru ini? Azam tahun baru 2024. Banyak azam saya. Banyak. Mungkin boleh listkan beberapa. Macam yang Bro Amin katakan tadi, nak melunaskan azam tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri, duduk apa sebenarnya yang kita perlu capai pada tahun 2024, kita carry forward. Boleh saja, tak ada masalah. Betul. Jadi itu yang saya kena lunaskan. Azam tu jangan beritahulah kot, rahsia. Tak apalah rahsia. Dan antaranya adalah nak kurus. Okey. Itu rasanya daripada awal tahun. Tak kurus. Tak apa Derina. Orang kata never too late. Never too late. Tak ada kata terlambat dalam apa benda yang kita buat. Okey, apa azam tahun baru awak pula? Azam tahun baru saya, kalau mereka ingat lah pada awal-awal tahun dulu, saya ada cakap yang saya nak jadi kaya. Meripik je kita punya azam. Yang penting sekarang ni. Yang penting bila saya dah hidup hari ke hari, sampai ke hari ni, alhamdulillah sebenarnya kita perlulah sentiasa bersyukur. Tak salah untuk menjadi kaya, yang penting kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi bermakna tahun 2023 ni banyak juga mengajar kita, mendewasakan kita pengalaman yang kita ada pada tahun 2023 ini. Kita kena manfaatkan pada tahun yang akan datang supaya jangan kita buat kesilapan yang sama. Ya, betul tu. Buang sikap aku wisma seperti yang Bro Amin katakan tadi. Ambil sikap peduli kepada orang, tapi jangan selak kain orang pula. Jangan selak kain pula kain. Jangan selak kain orang. Yang penting kalau nak ambil tahu tentang diri sendiri, orang kata pentingkan diri itu berpada-pada. Janganlah sampai tak ambil kisah pasal orang lain dan sebagainya. Yang penting kena jaga diri kita sendiri dulu. Macam yang Bro Amin terlebih. Ya, macam Bro Amin katakan tadi, kita kena hidup, cari circle yang baru untuk kita nak lakukan sesuatu bersama-sama. Jangan hidup dalam circle yang lama, circle yang toksik itu kita lupakan saja, dan jangan pernah beralasan seperti bangau. Jangan jadi bangau nanti kena ejek, malu pula. Okey, baiklah, kita dah di penghujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Hawa yang setia menonton kami. Dan kita ucapkan yang baik-baik untuk tahun baru ini. Yang penting kalau nak pergi bercuti, kena menjaga diri anda sentiasa dan kena rancang perjalanan anda. Tidak dilupakan juga keluarga kita di Palestin, bumi di Palestin, sama-sama kita mendoakan mereka, kesejahteraan mereka semoga sentiasanya berjalan dengan lancar. Dan juga sekarang ni musim COVID. Ya, betul. Kita harapkan anda jaga kesihatan, jaga diri, jaga keselamatan, dan juga musim banjir. Mungkin kepada mereka yang nak menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, semoga masa-masa banjir terus sabar untuk menghadapi
menghadapi segala ujian kehidupan. Iya, betul tu. Jadi kita nak ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Dan semoga tahun baru ini memberikan keceriaan kepada anda semua. Betul, tapi sebelum tu anda kena kosongkan Sabtu anda untuk saksikan program terbaru kita Pin Siapa Tu. Ya, betul. Bersama dengan kita punya host. Ya, iaitu Aceh Boceh sebagai Ramli Delivery Boy bergosip bersama selebriti tempatan pada pukul 9 malam di MyTV saluran 116 Suka TV atau muat turun aplikasi MyTV mana-mana dengan penaja utamanya Tekno Mobile. Jadi itu sahaja daripada saya Aish Alias dan saya Delina. Kita jumpa lagi tahun hadapan. Ya. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Selamat tahun baru.